InsyaAllah kita mulai. InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk pergi pada hari ini kita hidup dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dalam keadaan kita Islam. InsyaAllah mungkin yang lebih baik lagi kita diberikan peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita mentajdidkan akidah kita, iman kita, dengan kita membetulkan niat kita, membetulkan harapan kita, perasaan kita dalam hati kita ini. Kita membaca kalimah syahadah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah, kita sama-sama merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, merendahkan pemikiran kita, hidup kita untuk kita duduk di bawah tarbiyah Al-Quran, di bawah tarbiyah sunnah hadis Nabi. Kita mahu duduk di bawah pendidikan, kita nak hati kita ni dididik oleh Al-Quran. Kita baca Quran, kita nak baca Quran dengan perasaan kita, dengan rasa bahawa Al-Quran itu adalah merupakan firman Allah. Al-Quran itu adalah merupakan penasihat kepada kita, pempanduan kepada kita, pemberi hidayah kepada kita. Jadi kita baca Quran dengan sepenuh hati, sepenuh hati kita. Dan mudah-mudahan apabila kita ada perasaan demikian, Allah memberikan kepada kita kekuatan. Bagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Hadid ayat 16, an alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah waktunya, belumkah masanya hati-hati itu tunduk kepada Allah dengan setunduk-tunduknya, mengingati Allah dengan ketundukan yang sepenuhnya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung sedikit lagi tentang tajuk hijrah syamilah, iaitu kita hijrah secara sempurna, secara lengkap menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun berbincang semalam berkenaan dengan hijrah syu'uriyah, perasaan yang kita dah bincang dah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan melihat satu aspek yang disebutkan dengan hijrah sulukiyah. Sulukiyah ni berakhlak. Itu kita jalan
Suluk ini jalan, jalan ataupun tingkah laku. Suluk ini maknanya tingkah laku kita, jalan kita, bagaimana kita ingin mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah maksud hijrah sulukiyah? Bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita kata makna hijrah itu, makna hijrah itu ialah al-muhajir. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Al-muhajir, dan seorang yang berhijrah, seorang yang berhijrah itu ialah man hajara ma nahallah, seorang yang meninggalkan, dan man hajara, seorang yang ataupun sesiapa yang meninggalkan ma nahallahu an, apa yang Allah larang yang ke atasnya. Maka bila kita melihat tentang hijrah sulukiyah dalam konteks tarbiyah, dalam konteks dakwah, iaitu kita mahu meninggalkan segala bentuk jalan hidup, segala bentuk tingkah laku, segala bentuk kita kata akhlak yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut kezaliman. Zalim ini maknanya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, ataupun zalim itu bermaksud dia gelap, terputus daripada cahaya Allah. Jadi maksud hijrah sulukiyah ini ialah kita meninggalkan segala jalan yang menuju kepada ghair Allah. Kita meninggalkan segala kehidupan, bentuk hidup dan bentuk tingkah laku, sikap yang ada dalam diri kita ni yang lemah, yang dhaif, yang terputus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan perkara yang penting, amat penting. Kenapa amat penting? Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk tujuannya ibadah padanya. Jadi apabila kita mengambil jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Allah, jalan kehidupan yang Allah sebut, yang Allah perintah, yang Allah firmankan, maka kita akan mengikut jalan syaitan. Jalan syaitan ni jalan yang selain daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya Allah SWT, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, kepada Allah. Dan bukanlah Allah ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Dan bukanlah aku, waktu Allah mengharapkan apa-apa daripada kamu. Allah tak minta apa-apa daripada kita, rezeki pun apa, dan sedikit pun Allah tak minta. Allah tidak kehendaki supaya dibagi makan pada dia, dibagi apa-apa. Allah tak minta apa-apa. Cuma Allah suruh ibadah je. Allah suruh beribadah saja. Dan innallaha huwa razzaq, sesungguhnya dialah yang memberi rezeki. Dan zul quwwatil matin, dialah yang mempunyai kekuasaan, kekuatan yang amat kukuh. Zul quwwatil matin. Jadi dari sinilah kita lihat bahawa Allah perintahkan kita supaya kita memberikan pengabdian kita kepada dia secara menyeluruh, secara menyeluruh. Dan pengabdian itu bukanlah hanya sekadar pengabdian biasa-biasa, tetapi sepenuh hati. Sepenuh hati kita, maknanya dengan perasaan kita ni seolah-olah sedang menghadap dia, sedang berhadapan dengan dia, bertawajuh dengan dia. Dan bagaimana Nabi gambarkan kepada kita, anta'budallah ka'annaka tarah, dan fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan maka kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat dia. Kita nampak Allah, maksudnya kita berhadapan dengan Allah, bertawajuh, menghadap Allah. Kan, fa in lam takun tarahu, maka sekiranya kamu tidak boleh melihat dia, kamu tak nampak Allah. Memang kita tak boleh nampak dengan mata kasar, dengan mata hati kita boleh melihat dengan hati kita. Kan, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihat kamu, dan Allah melihat kita. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Allah SWT menyuruhkan kita supaya beribadah. Sebab itu dalam hal ini terutamanya ketika kita diperintahkan untuk bangkit, maka kita hendaklah bangkit dengan kekuatan. Dan kekuatan ni bukan hanya sekadar beribadah, tapi ibadah yang meninggalkan kelemahan. Beribadah untuk meninggalkan kelemahan, meninggalkan keaiban, meninggalkan dosa. Itu hijrah sulukiyah. Maksudnya kita nak meninggalkan perkara yang Allah murka pada kita.
Apa Allah murka pada kita? Kita check lah, masing-masing ada kelemahan masing-masing. Masing-masing ada kekurangan, keaiban. Kita tengok apa yang lemah pada kita. Kalau yang lemah pada kita tu bahagian pemikiran, kita masih tak kenal Allah lagi, tak boleh nak berfikir. Tengok gunung, nampak gunung lagi. Tengok pokok, nampak pokok sahaja. Tengok manusia, nampak manusia sahaja. Kehebatan manusia sahaja, tak nampak kehebatan Allah. Tak boleh rasa kekuatan Allah. Maka kita tak boleh lagi nak berfikir dan bertafakur dengan betul. Maka kita tingkatkan tafakur kita dengan meninggalkan pemikiran-pemikiran yang berbentuk duniawi tadi, pemikiran ideologi yang sesat. Kalaulah hati kita masih lagi tidak kenal Allah, maka kita nak tinggalkan apa yang kita kenal dalam hati kita tu. Kita kenal dunia, kita sayang dunia, nak tinggalkan sayang dunia dalam hati kita tu. Kita takut manusia, takut makhluk, tinggalkan ketakutan ini. Sulukiyah, maknanya kita nak meninggalkan suluk kita, kehidupan kita, perjalanan hidup kita, akhlak yang buruk yang ada pada kita, sehingga akhirnya kita akan diberikan kekuatan. Jadi contohnya Nabi gambarkan kepada kita bagaimana apabila seseorang itu bangun malam solat, kam min qa'im haddu min salati at-ta'bud wan nasab. Berapa ramai manusia yang bangun malam qa'im, solat, untuk solat, tetapi yang didapat hanyalah penat dan letih sahaja. Penat dan letih, dapat atu je. Kemudian dalam hadis yang lain, kam min sha'im, berapa ramai manusia yang berpuasa. Ni ramai orang puasa ni 10 Muharram, ramai orang puasa. Kan? Hadzuhu min shaumi, tapi yang didapat daripada puasanya itu hanyalah al-ju' wal 'atash, iaitu dia lapar dan dahaga. Inilah yang digambar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kena rasa bagaimana sesungguhnya Nabi perintahkan kita, Allah perintah kita ibadah yang macam mana. Bukanlah ibadah yang kita kata biasa-biasa, tapi ibadah yang ada kualiti. Meninggalkan ibadah yang lalai, meninggalkan ibadah yang tidak ada kualiti. Ini kita nak tengok yang berkualiti ni. Kenapa? Ibadah yang berkualiti inilah yang ada barakah. Ibadah yang berkualiti inilah yang akan membawa kita mendekati Allah. Menunjukkan ikhlas kita beribadah pada dia. Kan? Jadi macam mana nak Allah gambarkan? Rasulullah gambarkan dalam hadisnya, la yanzurullah ila salah la yuhdirul rajul fiha qalbahu ma'al badani. La yanzurullah, tidaklah Allah melihat ila salati, akan sembahyang seseorang itu, solat seseorang itu, la yuhdirul rajul fiha qalbah, iaitu seorang laki-laki yang mana tidak ada kehadiran hati, ma'a badani, beserta dengan gerak badan. Kita bergerak Allahu Akbar, kita baca, tapi hati kita tidak bersama. Allah tak tengok sembahyang kita. Sebab tu kita nak kena tinggalkan solat yang lemah. Kita nak tinggalkan solat yang tidak ada kehadiran hati, yang lalai. Kita nak tinggalkan puasa yang tidak ada kualiti, puasa yang korup dengan maksiat, puasa yang korup dengan amalan-amalan kita kata yang lemah tadi. Jadi sebab itulah kita nak gambar kat sini bagaimana apabila kita ingin beribadah kepada Allah, hijrah yang sebenar. Hijrah ni maknanya kita nak beribadah yang terbaik, beribadah yang meninggalkan perkara yang Allah larang dalam kita punya ibadah tadi. Ibadah tadi. Contohnya kalau kita baca Quran, Kalau kita baca Quran, apakah yang kualiti pada Quran? Kita bukan hanya baca Quran sahaja, kita baca Quran dengan tadabbur. Kita meneliti, baca Quran teliti. Kemudian bukan hanya tadabbur, kita cuba menghayatinya, merasai. Bukan hanya merasainya, kita nak berpindah lagi kepada mengamalkannya, melakukan apa yang Allah perintah. Lepas bukan saja mengamalkannya, menghayatinya, merasainya, membacanya dengan tadabbur, kita nak kena beristiqamah. Kena peruntukkan masa baca Quran 1 jam 1 hari. 1 jam 1 hari baca Quran. Jadi inilah hijrah sulukiyah. Kalau tidak, kita 1 jam kita
main game, 1 jam tengok sinetron, 1 jam kita memasak, semua ada. 1 jam semua ada. 1 jam kita tidur, kadang lebih sejam kan. Semua kita ada, cuma 1 jam baca Quran, istiqamah tak ada. Ataupun mungkin 2 jam baca Quran, mungkin 3 jam baca Quran. Jadi maknanya, dan Allah perintahkan kita supaya memperbaiki suluk, maknanya kehidupan kita, jalan hidup kita itu. Jalan hidup kita itu sehingga melahirkan kekuatan dan rahmat Allah. Kekuatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah antara perkara-perkara yang kita nak sama-sama cuba hadamkan pada hari ini. Maka kita pun mulalah mendekatkan diri kita dengan amalan-amalan yang soleh. Tetapi semua itu bermula dengan apa? Semua itu bermula dengan niat yang benar. Niat yang benar. Niat yang benar ni maknanya ibadah yang kita buat tu hanya satu je. Kita mencari redha Allah. Ibadah ni bukan sembahyang aja. Ibadah ni kullu, sekalian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salat aku. Bukan sembahyang aja, tapi salat aku. Wa nusuki, nusuk, ibadah aku, penumpuan hidup aku, suluk. Suluk, jalan hidup aku. Wa mahyaya, hidupnya aku. Wa mamati, matinya aku. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Jadi maknanya kita nak lihat yang pertama sekali, segala yang kita lakukan mestilah bermula dengan ibadah yang benar, iaitu ibadah yang mencari redha Allah. Jadi mula-mula dengan niat. Sebab tu nasihat daripada seorang ulama yang alim, antaranya Imam Ahmad bin Salamat rahimallah. Antara apa yang digambarkan beliau adalah antara orang-orang yang aulia Allah. Setengah-setengah tuan-tuan apa ni, kita kata menggambarkan sebagai wali afdal. Abdal kalau istilah orang sufi, dia orang yang saleh, yang wara. Dia mengatakan dalam kata-katanya, antara kata apa, siapa-siapa yang belajar sesuatu ilmu, ilmu yang terbaik ialah belajar Quran dan hadis, belajar hadis. Siapa-siapa yang mencari ilmu hadis, belajar ilmu hadis, ini untuk orang yang graduate daripada universiti yang belajar hadis. Kita tengok mufti-mufti kita ada yang belajar hadis. Siapa-siapa yang mengaji ilmu hadis, dia kata, yang belajar ilmu hadis dengan tujuan lain daripada redha Allah. Dia belajar hadis, tujuan dia apa? Bukan redha Allah, tujuan supaya dia jadi mufti, supaya jadi terkenal, supaya boleh berhujah dengan orang, supaya dia boleh berhujah dengan orang. Dia baca hadis supaya dia boleh berhujah dengan orang, kalahkan orang, supaya dia boleh terkenal, bukan untuk mencari redha Allah. Maka dia pasti akan tertipu. Lepas tu dia akan ditipu dengan jawatan, dia akan ditipu dengan laungan orang, penyokong yang ramai, ribu penyokong dia, juta penyokong dia. Sesiapa yang menuntut ilmu, siapa yang menuntut ilmu pula dengan tujuan selain mencari redha Allah, kan, selain mencari redha Allah, maka pasti akan rugi, pasti rugi. Jadi kita lihat di sini, kita nak kena lihat bagaimana kalau kita ada sesuatu bukan kerana redha Allah, maka pasti rugi, pasti tertipu, pasti rugi. Yang kata Imam Ahmad Ibn Salamah. Kemudian berkata Imam Ahmad Ibn Hawari dalam kitabnya Az-Zuhri, dalam kitab Az-Zuhri dia kata, dia berkenaan dengan seorang guru beliau, Ishaq bin Khalaf rahimallah. Dia kata adalah salah seorang daripada sahabat Rasul, Abdul Rahman ibn Aswad. Kalau tak silap dia sahabat, kalau tak silap saya sahabat radhiyallahu anhu. Dia kata dia dalam kita bertemu dengan beliau ni, dia tidak makan. Contohnya dia tak akan buat apa sahaja melainkan dia akan berniat. Termasuklah dia tak makan melainkan akan berniat. Lalu ditanya, apa maksud gurunya sebut tadi, Ishaq tadi tu, kata dia akan berniat, makan roti pun berniat. Makan roti pun ada niat. Kalau kita sembahyang aja niat, puasa je niat, saja aku nak puasa Ashura hari ni, kerana Allah, contohlah kan. Puasa berniat, tapi nak sebut sini makan pun berniat. Maka ditanya, apa maksud niat? Apa maksud niat dalam hati tu? Apa maksud dalam niat dalam hati tu? Lintasan dalam hati tadi. Maka dia kata Abdul Rahman ibn Aswad ini radhiyallahu anhu, dia kata makan roti, sehingga apabila dia merasa berat badannya untuk sembahyang, lalu dia pun akan kurangkan makanan dia. Bila dia makan tu, dia rasa lemah nak sembahyang. Katakanlah dia makan dua potong roti,
Dia rasa berat nak sembahyang, sembahyang rasa susah, maka dia akan kurangkan makan. Dia akan kurangkan makannya. Apabila badannya menjadi lemah, bila dia tak larat nak bagi terlarat nak solat, nak sembahyang pula rasa lemah, letih, dia pun makan. Jadi makan tu untuk memberi kekuatannya untuk solat. Makan tu untuk menghalang dia daripada lalai dalam solat, kekenyangan sangat sampai dia tak boleh nak khusyuk dalam solat. Jadi makan tu pun dia ada niat, makan untuk mendapatkan kesempurnaan solat, supaya solat dia sempurna. Supaya solat dia sempurna. Maka beliau makan dan tidak makan kerana solat, kerana nak jaga solat dia. Dia makan dan tak makan kerana nak menjaga solat dia. Maksudnya Abdurrahman Ibn Aswad radhiyallahu anhu tidak akan makan kecuali niat untuk ibadah. Niat untuk ibadah dan tidak meninggalkan makan melainkan niat untuk ibadah. Maka makan dia niat, dan tidak makan pun dia berniat, maka badan jadi kuat, badan jadi sihat, maka semua ini mendapat pahala. Jadi hidup dia sepanjang tu mendapat pahala. Jadi sebab itulah kita lagi yang pertama sekali, bila hati kita nak redha Allah ni, maka kita nak tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala fokuskan dalam hidup kita ni. Dari sudut ibadah yang besar-besar, selepas syahadah ialah solat, rukun Islam. Lepas syahadah ni solat. Maka kita nak kena jaga solat kita. Macam mana nak jaga solat? Maka hidup kita ni, ketika kita di luar solat, kita kena perhatikan hidup kita. Mana satu amalan hidup kita ni yang menyebabkan solat kita tu kan tak khusyuk, menyebabkan solat kita tu lalai? Mana dia? Ada tak perkara yang menyebabkan solat kita tu tertanggal daripada hidup kita, ataupun tak khusyuk? Maka cara orang yang mahu menjaga redha Allah tadi, maka dia pun kata okey, dia kena pastikan solat on time, dia kena pastikan solat berjamaah, dia kena pastikan solat dalam keadaan dia dah bersedia. Belum masuk waktu pun dah prepare dah diri dia. Prepare dah. Mungkin setengah jam sebelum masuk waktu dia dah prepare dah. Dia dah ambil sembahyang, dah duduk, dah baca-baca Quran, mungkin dia dah baca-baca zikir, istighfar, mungkin dia dah prepare diri dia supaya bila masuk waktu tu kan dia boleh solat sunat qabliyah, ba'diyah lepas tu kan. Kemudian dia solat dengan keadaan khusyuk. Adik dia akan fikir. Jadi orang yang mencari redha Allah ni bukan hanya sekadar dia kata saya nak sembahyang, saya nak puasa, tak. Tapi dia menuju kepada solat yang kualiti, solat yang berkualiti, puasa yang berkualiti, baca Quran yang berkualiti, hijrah sulukiyah. Hijrah sulukiyah ni maknanya kita nak tinggalkan kebiasaan yang lemah yang ada dalam diri kita, sentiasa memperbaiki amalan kita. Jadi contohnya Abdurrahman bin Aswad tadi, dia akan makan untuk kekuatan supaya dia boleh sembahyang. Dia berhenti makan jangan sampai kenyang sehingga kan dia menyebabkan solat dia tak khusyuk. Ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dah sebut kat sini bagaimana mereka dia ajar, dididik, ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apa? Sehingga kan mereka itu berada dalam keadaan sentiasa untuk menjunjung perintah Allah. Ini kualiti yang kita nak di akhir zaman. Kualiti yang kita nak mendekati. Jadi kita jaga. Dan kalau kita rasa saya buat sekian menyebabkan solat saya tak khusyuk, maka kita tinggalkan benda itu. Saya buat begini, maka solat saya khusyuk. Kita buat. Apa dia contohnya? Kita ambil masa. Macam kita kata kita nak ambil exam. Kita ambil exam. Sungguh-sungguh kita nak ambil exam. Kita prepare dah. Semalam mungkin satu malam tak tidur nak prepare exam besok pagi. Malam mungkin kalau kita tak selesai lah, kita tak tidur malam tu untuk nak study besok nak exam. Kita jaga sungguh exam kita. Kita jaga sungguh apa yang ada pada hidup kita. Tapi kita tengok solat kita tak jaga. Tapi kita kata saya nak cari redha Allah, saya nak cari redha Allah, saya nak tenang bersama Allah. Tapi kita tak fikir pun benda tu. Ini perkara yang penting untuk kita sama-sama meneliti semula suluk cara hidup kita, akhlak kita menuju kepada yang bagaimana. Dan di sini digambarkan apabila yang perkara yang pertama sekali yang kita katakan, hendaklah setiap diri kita itu membetulkan niat dia. Itu untuk cari redha Allah. Apa nak buat? Jadi kita tengoklah dalam hidup kita, rukun Islam, menegakkan rukun Islam, syahadah. Maka syahadah sungguh-sungguh. Kita talkinkan syahadah kita sungguh-sungguh. Kita kalau boleh syahadah kita tu ada sanad. Ada sanad, jangan syahadah sekadar syahadah. Kalau boleh kita cek syahadah yang terbaik. Syahadah yang terbaik ni macam mana? Syahadah yang bersanad, yang ada gurunya, lepas guru lagi, guru kepada guru, guru kepada guru, sampailah kepada tabi'in, sampailah kepada tabi'in,
sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita syahadah tu ada dia punya silsilah dia, ada sanad. Ada sanad dia. Bukanlah sijil, tapi kan apa ni kita kata jaringan guru-guru tadi. Jadi syahadah kita bukan syahadah biasa, syahadah bersanad. Ini contoh. Jadi syahadah yang dihayati, syahadah yang difahami, syahadah yang hidup dalam kehidupan kita ni syahadah. Kita menghidupkan Islam. Hijrah sulukiyah, menghidupkan rukun Islam yang pertama. Yang kedua apa? Solat. Solat kita jaga solat sungguh-sungguh. Maknanya kalau boleh sebelum masuk waktu solat kita dah peruntukkan. Masuk solat pukul 1, katalah 1.20 katalah. Pukul 12.50 kita dah prepare. Pukul 1 dah prepare dah. 20 minit sebelum, setengah jam sebelum kita prepare. Macam mana nak prepare? Kita ambil sembahyang siap-siap kan, kemudian kita solat sunat. Kalau solat zuhur mungkin kita dah dekat matahari, tapi tak solat sunat kita baca Quran. Contohnya kan. Kita baca Quran, kemudian bila kita menunggu, kita istighfar, kita berfikir. Lepas tu kita berzikir. Lepas tu masuk waktu kita solat sunat qabliyah sebelum zuhur. Lepas tu solat zuhur, lepas tu solat ba'diyah pula. Jadi mari kita prepare. Jadi tengok pula solat kita tak khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Sebab mungkin kita duk fikir tentang pekerjaan kita, mungkin fikir tentang projek kita, fikir tentang siapa-siapa sebagainya. Setengah jam tu, 20 minit tu kita dah lupakan dunia sekejap, tinggalkan dunia sekejap. Itu baru kita nak memelihara solat. Memelihara solat. Bila kita jaga solat kita, Allah jaga kita. Allah jaga kita. Jadi ini perkara yang penting yang kita tengok, bahawa kita kena membenarkan niat kita. Niat kita tu kita kena benarkan. Itu perkara asas untuk menjadi awliya Allah. Kemudian yang kedua, untuk hijrah sulukiyah ini, untuk kita nak menjadi awliya Allah, menjadi orang yang mendapat bantuan dan pertolongan Allah itu, kita beramal dalam keadaan hati kita sentiasa dibersihkan. Kita beramal ni, beribadah ni, bukan saja kita nak mendapat kualiti sebut tadi tu dengan niat tadi, maka kita nak sentiasa memerhatikan hati kita. Ada tak dalam hati kita ni perkara-perkara yang merosakkan hati kita? Kita nak kena bersihkan. Maka berkata Imam Ahmad Ibn Hawari rahimahullah, dia kata apa? Aku pernah mendengar Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, hendaklah kamu bermuamalah dengan Allah. Kamu bermuamalah dengan Allah itu dengan hati kamu. Jadi bila kita bermuamalah, kita beribadah pada Allah, kita nak berhubung dengan Allah itu, kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, dia kata apa? Rahimahullah, dia kata apa? Hendaklah kamu bermuamalah dengan Allah itu dengan hati kamu. Jadi muamalah dia bukan dengan zahir, dengan hati. Bermakna apa? Makna dia kata sini ialah hendaklah kamu membersihkan hati kamu. Jadi nak bermuamalah dengan Allah ni, berhubung dengan Allah ni dengan hati ni, maknanya kita nak kena bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita daripada sebarang kekotoran. Dan janganlah kamu mencederakan hati kamu. Janganlah kamu mencederakan hati kamu dengan amalan-amalan zahir yang rosak, yang kotor. Amalan dosa lah. Jadi hati kita boleh cedera dengan sebab amalan zahir. Mata kita bermaksiat, telinga kita bermaksiat, lidah kita bermaksiat, tangan kita bermaksiat. Dengan sebab anggota kita bermaksiat, anggota zahir, maka hati akan cedera. Macam mana nak tenang bersama Allah? Tak boleh nak tenang, hati dah cedera, dah sakit. Hati dah sakit, nak tenang macam mana kan? Jadi janganlah kamu mencederakan hati kamu dengan amalan zahir yang kotor. Jadi apabila ibadah zahir kita bagus, maksudnya apabila akhlak luaran kita, jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga percakapan kita, jaga yang luar-luar ni bersih, ditambah dengan amalan hati yang bersih, maka amal itu akan sampai kepada Allah. Jadi kenapa amalan kita tak sampai ke Allah ni? Kita tak kuat-kuat ni, tak, susah nak hadapi suasana akhir zaman ni, susah. Kenapa? Sebab rupanya amalan zahir kita tak jaga, kekotorannya, dosanya. Amalan hati pun tak jaga. Jadi bila kita jaga yang zahir, mata, telinga, lidah, dan jaga yang hati, maka yang bersih, zahir dan hati itu akan sampai kepada Allah. Baru sampai kepada Allah, baru Allah terimalah. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata daripada Fudail bin Iyad, daripada Fudail bin Iyad rahimahullah, dia kata apa? Sebenarnya tidak sampai kepada orang yang apa sampaikan kepada kami ini, dia kata tidak
tidaklah orang itu menjadi awliya Allah, tidaklah seorang itu akan menjadi waliullah. Maksudnya orang yang memperjuangkan agamanya yang benar, memperjuangkan agamanya yang benar, memperjuangkan agamanya dengan redha Allah tadi, menjadi awliya Allah, tidak akan menjadi kekasih Allah, dia tidak akan jadi kekasih Allah. Tidak sampai kepada Allah dengan sebab banyaknya solat. Dia tidak, kita ni tak akan jadi awliya Allah, penolong agama Allah, tidak akan jadi waliullah, tidak akan jadi kekasih Allah, tidak akan sampai kepada Allah tadi dengan sebab apa? Banyaknya solat dan puasa. Sebab banyak solat, banyak puasa, kan, kita kata kita dah okey dah, kan? Kita tidak akan menjadi awliya Allah, tidak akan menjadi kekasih Allah dengan 1000 rakaat contohnya. Kita solat satu hari 1000 rakaat. Janganlah kita melihat banyaknya sembahyang itu tidak baik pula. Jangan kita kata tak sembahyang, tak sembahyang lah kali itu. Bukan maksudnya. Maksudnya lah bahawa kita tidak akan diangkat menjadi waliullah, orang yang boleh bersama dengan Taifah Mansurah. Orang yang bersama berjuang tadi dengan sebab amalan-amalan begitu, bukan sebab banyak sembahyang, bukan sebab banyak puasa, tetapi kita akan menjadi awliya Allah dengan sebab sampainya diri kita ini dicintai oleh Allah, sampai Allah sayang kita. Bila Allah mencintai kita, barulah kita akan menjadi awliya Allah, akan menjadi kekasih Allah. Bukan sebab banyak sembahyang. Banyak sembahyang tapi lalai. Banyak puasa tapi penuh dengan corruption. Penuh dengan corrupted things. Jadi untuk mencapai kesempurnaan awliya Allah, waliullah, maka kita nak menjadi seorang yang membantu agama Allah, seorang yang bersama-sama dengan Taifah Mansurah yang berada di akhir zaman ini, maka kita hendaklah menjadi kekasih Allah. Maknanya kita beribadah ni bukan ibadah, contohnya kita ibadah bukanlah ibadah sekadar ibadah saja, tapi ibadah untuk memenangi cinta Allah. Jadi kita nak sayang Allah, kita kena sayang Allah dulu. Kita nak Allah sayang kita, kita kena sayang Allah dulu. Sembayang tak rasa apa-apa. Kita sembayang tak rasa apa-apa. Agaknya Allah sayang kita tak? Allah memang sayang kita. Tapi nak mendapat kasih sayang yang khusus, sehingga Allah bagi pertolongan kepada kita, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perkara yang kita nak kena faham. Sebab itu ada 3 amalan awliya Allah yang utama. 3 amalan. Pagi ni kita nak tengok 3 amalan. Ini hijrah sulukiyah, tajuknya. Bagaimana kita ingin berhijrah dalam konteks tingkah laku kita, hidup kita, dan bagaimana kita nak berhijrah dalam konteks untuk mendapat akhlak yang mulia, sehingga kita menjadi kekasih Allah, sehingga Allah sayang kat kita. Bukan sekadar sayang biasa, sayang yang khusus, khususul khusus. Baik, ada 3 cara ringkas di sini. Ialah seorang itu menjadi seorang yang murah dirinya, pemurah. Dirinya adalah seorang pemurah. Yang kedua, seorang yang sentiasa berlapang dada. Berlapang dada ni maknanya dia memaafkan orang lain, dia baik sangka dengan orang, baik sangka dengan mukmin. Jadi yang pertama sekali pemurah, dia suka tolong orang. Yang keduanya, dia seorang yang baik sangka dengan mukmin, terutamanya lah. Kemudian yang ketiga, iradatul khair 'ala nas, dia seorang yang sentiasa berhajatkan kebaikan kepada manusia. Dia berhajatkan kebaikan kepada manusia. 3 perkara ini. Jadi kesempurnaan akhlak ni sebenarnya, kesempurnaan ibadah, kesempurnaan akhlak ni bukanlah sempurnanya banyaknya sembahyang kita, banyaknya puasa kita. Tetapi apabila kita ni dengan sembahyang kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan ibadah kita yang kita buat pada Allah, menyebabkan manusia lain dapat manfaat. Manusia lain dapat manfaat melalui sifat pemurah yang ada pada dia, melalui sifat kasih sayang dia yang tidak bersangka buruk, dan melalui sifat iradatul khair. Iradatul khair, hajat dia hajat supaya manusia itu mendapat kebaikan. Niat dia baik. Jadi sebab itulah kesempurnaan untuk mendapat awliya Allah, mendapat orang yang dekat dengan Allah, yang memiliki kekasih Allah, yang digambarkan sebagai inna awliya Allah, sesungguhnya awliya Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan padanya,
walahum yahzanun, tidak ada kesedihan padanya. Untuk mencapai tahap awliya Allah itu, maka rupa-rupanya kita bukan hanya fikir ibadah kita. Kita bukan hanya setakat fikir memperbaiki ibadah kita. Kita nak baiki sembahyang kita, puasa kita, macam sebut awal-awal tadi, memperbaiki niat tadi. Juga kita nak kena membersihkan diri kita, hati kita dengan apa? Dengan orang lain, dengan manusia, supaya manusia itu mendapat kebaikan daripada kita kerana Allah, untuk kita apa? Untuk kita jadikan kebaikan-kebaikan itu supaya asbab hidayah Allah turun. Asbab hidayah Allah turun kepada kita. Ini penting. Macam mana bila Allah SWT dah menjadikan apa kebaikannya bila Allah dah jadi kekasih kita ni? Bila Allah jadi kekasih kita ni, Allah akan jaga kita. Mata kita memandang, Allah akan memandang dengan mata kita. Allah akan mendengar dengan telinga kita. Bukan namanya Allah mendengar macam kita dengar, tidak. Tapi dari sebab sini Allah pelihara pandangan kita, Allah pelihara telinga kita, Allah pelihara percakapan kita, Allah pelihara. Tangan kaki kita Allah pelihara. Bila Allah dah menjadi kekasih kita, kita menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi gambarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itulah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Ini asas dia. Jadi maknanya kita sebut sini untuk kita proses diri kita menjadi seorang yang betul-betul mendapat pertolongan, barakah, rahmah, barakah. Ada orang namanya rahmah, bagus dah tu nama rahmah. Ada orang namanya mubarak, barakah. Nama dah bagus dah, rahmah, mubarak. Orang yang mendapat rahmat Allah, orang yang mendapat barakah, kebaikannya bertambah-tambah. Orang yang mendapat pertolongan Allah, ma'unah, pertolongan Allah. Orang mendapat karamah, kemuliaan. Allah memberi kemuliaan dengan sesuatu. Maka yang pertama sekali, dia kena menyampaikan kebaikan ni bukan untuk diri dia, tapi untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang paling banyak bermanfaat pada orang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ma jaballahu ta'ala waliyan lahu illa ala husnil khuluq was-sakhah. Allah SWT tidak akan mentabiatkan walinya. Maksudnya Allah tidak akan menjadikan walinya itu kecuali di atas husnul khuluq, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, was-sakhah, dan dia seorang yang pemurah. Jadi Allah tak akan jadikan awliya dia itu seorang yang, melainkan ada padanya dua sifat tadi, husnul khuluq, dia seorang yang budi pekerti, yang baik, yang lemah lembut, dan kemudian sakhah, dia seorang yang pemurah. Seorang yang pemurah, seorang yang suka menolong orang. Maka ada tiga sifat yang saya nak cuba bincangkan pada pagi ini, yang kita nak kena sama-sama tengok pada diri kita untuk kita mendapat pertolongan Allah. Mungkin yang pertama sekali, awliya Allah, orang yang ingin bersama-sama menjadi kekasih Allah itu, dia adalah seorang yang pemurah. Seorang yang pemurah. Walaupun dia tak banyak solat, walaupun dia tidak banyak solat, tapi dia seorang yang pemurah. Dia seorang yang pemurah, suka tolong orang lah. Suka tolong orang, suka bantu orang, hati dia lembut nak tolong orang. Kalau nak tolong siapa nak tolong dia? Nak tolong orang yang paling dekat sekali. Kalau yang kita sebab sini ramai wanita-wanita ni, tolonglah suami. Ni ramai wanita ni, kaum ibu ni, tolong suami. Tengok suami susah, mudahkan dia. Suami sampai lapangkan dia. Nombor satu, tolong suami. Kita dah Allah izin berkahwin dengan dia, berkahwin dengan dia, tolong suami. Macam banyak Khadijah, Khadijah radhiyallahu anha, yang menolong suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sentiasa kita menolong suami. Contoh, kemudian begitu juga menolong orang-orang yang ada di luar, orang mukmin, orang beriman. Mungkin mak ayah kita hidup lagi, tolong mak ayah kita, bantu mereka. Bantu mereka, bantu keluarga yang ada. Habis kalau ustaz, kalau suami saya jahat macam mana? Suami jahat, kalau suami jahat ni, kita minta ke Allah lah suami yang baik. Pertama kita silap dulu pilih suami jahat, contoh ataupun kita silap, ataupun keluarga kita zalim kat kita, contoh. Yang ni kita kena minta tolong ke Allah. Dengan mereka kita lemah lembut, dengan mereka kita buat baik. Tapi jangan kita ikut kejahatan dia. Dia buat jahat, jangan buat jahat sama. Dia buat jahat kat kita, kita buat jahat balik dekat dia. Jangan. Kita buat baik kat dia. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat pada dia akan
akan memberikan barakah, Allah bagi rahmat, Allah bagi hidayah. Kemudian kalau dipaksa kita buat jahat, jangan buat jahat. Pas buat buruk, jangan buat buruk. Kita cari jalan lah. Tak boleh juga, carilah jalan, insya-Allah ada jalan. Minta ke Allah. Baik. Jadi yang pertama sekali pemurah. Jadi walaupun tak banyak solat, walaupun tak banyak puasa, walaupun tak banyak buat, tetapi dia pemurah, maka Allah akan tingkatkan darjat dia. Allah akan tingkatkan darjat dia. Allah akan tingkatkan darjat seorang dengan sebab dia pemurah. Allah akan bagi hidayah pada. Sebab tu kita tengok macam mana orang jahat-jahat ni. Orang jahat-jahat ni dia boleh mendapat hidayah Allah. Kerana ada satu sifat dia pemurah. Saya pernah cerita pada tuan-tuan satu kisah seorang gangster dari Kelantan. Seorang gangster, bukan gangster, ketua gangster. Ketua gangster. Sebutlah apa maksiat jahat dia dah buat. Dia bukan orang Islam, bukan orang Melayu, bukan orang Islam, orang Cina, ketua gangster. Sebutlah, semua ada kat dia. Bunuh orang pun pernah. Kan, kemudian kalau polis pun nak tangkap dia pun tak berani. Tangkap, bala polis kena bakar dia. Tak berani. Baik. Ni lama-lah berlaku, lama. Di Kelantan. Di Kelantan. Sehinggalah satu hari yang dibayangkan dia sakit. Sakit, dia kena stroke. Dia kena stroke. Kemudian dia pengsan. Kemudian saya pendekkan cerita. Anak dia bawa lah ke hospital. Anak dia bawa ke hospital. Jadi dah pengsan, kena stroke, dalam keadaan dia dah tak ingat apa dah. Kan, kemudian dia tersedar. Tersedar tu dia nak buat macam-macam gitu, tangan begitu, kan, diikat tangan dia. Kemudian selepas tu dia pun duduk macam duduk gitu, dia pusing-pusing kat atas katil dia, gerak-gerak gitu, dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dia ni Cina, bukan Melayu, dan dia bukan Islam, tapi ketua gangster lagi. Dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi anak dia tadi tu kan tanya dengan dia, "Bapak ni orang Kelantan tahulah. Bapak nak masuk Islam ke?" La ilaha illallah. Bapak dia ngangguk bapak dia. Maka anak dia tadi tu pun panggillah Jabatan Agama Islam. Anak dia pun bukan Islam lagi, panggil. Maka ustaz datang, maka ustaz tanya, "Kamu nak masuk Islam?" Dia angguk kepala, nak mati ni. Lepas tu kata dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ikut dengan lancar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ikut tu sahaja, saya naik saksi sekian-sekian kan. Lepas tu habis masuk Islam. Dia tidur. Dia koma, sebelum tu dia koma banyak hari lah sebelum tu kan. Jadi lepas tu akhirnya doktor panggil anak dia, kamu ni macam mana bapak kamu ni apa amalan bapak kamu?" Dia tanya amalan bapak dia. Maka dia kata, "Apa yang saya tahu, bapak saya ketua gangster bunuh orang, pukul orang, semua biasalah," dia kata kan. Bukan, tapi macam mana dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah? Dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah dalam keadaan dia koma sebab stroke, dekat dah berlaku pendarahan di otak dia. Jadi bila stroke tu dah pecah aneurism, dah pendarahan di otak dia. Patutnya dia koma atau mati. 2 je, koma atau mati. Sepatutnya doktor kata. Tapi kenapa dia boleh sedar, dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu dia koma balik. Tidur balik lah. Lepas tu dia tak tahu, mesti ada sesuatu. Lepas tu 3 hari lepas tu dia meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan Muslim. Bersih. Pendekkan cerita lah. Jadi saya pun tanya dengan dia. Lepas saya tanya tu, anak dia dah masuk Islam. Anak dia yang Cina tu dah masuk Islam. Alhamdulillah lah, kami jumpa dia, kami cakap berbual, dia cerita kasih bapak dia. Dan saya tanya dia, apa amalan? Saya soalan yang sama, apa amalan bapak kamu? Cuba kamu fikir, mesti ada. Kemudian dia fikir bapak dia gangster semua, tapi dia kata bapak dia ni suka tolong orang. Jadi dia kata ada mungkin orang datang apa minta tolong, semua dia tolong. Dia ada kedai keranda. Orang Cina ni kalau dia jaga kedai keranda ni, selalunya dia gangster lah, selalu sebab keranda ni banyak bisnes yang paling banyak duit. Kan, jadi dia pun cakap, dia kata pada dia, jadi kalau ada orang tu miskin sebagainya, mati, selalunya ada 50,000 semua dia akan bagi je. Free je sebab orang tu miskin. Dia tolong. Kalau orang tu tolong orang, dia sanggup tahankan orang tu dengan nyawa dia. Jadi saya kata inilah dia. Perkara yang baik yang ada pada dia, yang Allah pilih dia, iaitu dia suka tolong orang, pemurah. Walaupun dia gangster, dia jahat. Mungkin dia jahat tu sebab daripada kecil dia telah dibesarkan kejahatan. Tapi sifat pemurah yang ada pada dia tu menyebabkan dia akhir hayat dia kan, 3 hari 4 hari sebelum dia mati, 3 hari 4 hari
sebelum dia mati, dan kemudian lepas tu dia selepas koma, semasa koma dia sedar mengucap kalimah syahadah. Ini rezeki Allah bagi. Kenapa? Saya kata inilah benar kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau dia menolong orang, suka menolong orang. Mungkin ada yang ditolong itu orang yang beriman, mungkin ada yang ditolong itu orang yang susah, yang beriman. Kemudian orang tu minta ke Allah. Mungkin orang tu nak kena aniaya, dia tolong. Mungkin orang tu miskin, sangat-sangat dia tolong. Orang tu minta, ya wahai Allah, ya Allah, berilah hidayah pada dia. Berilah hidayah pada dia. Mungkin ada doa-doa orang yang dizalimi tu kan. Tak ada hijab. Jadi rezeki dia, dia pemurah. Sebab itulah yang pertama sekali kan, sifat aulia Allah, orang yang ingin hidup di akhir zaman ini, ialah dia sentiasa dalam keadaan pemurah dalam aspek dia suka nak tolong orang. Itu nombor satu. Yang kedua ialah dia berlapang dada. Husnul zan. Dia sentiasa berlapang dada. Maka apa yang pertama sekali, apa maksud berlapang dada ni, husnul zan? Yang pertama sekali, apa sahaja yang Allah beri pada dia, dia terima. Maksudnya apa yang Allah tetapkan pada dia, qada dan qadar, senang, susah, kan, sihat, sakit, payah, mudah, apa sahaja yang Allah bagi kepada dia, yang pertama dia husnul zan ke Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, seorang aulia Allah, seorang yang menjadi aulia Allah ni di akhir zaman ni, terutamanya sekarang kita ni, apa yang Allah bagi, kesusahan demi kesusahan Allah bagi pada kita, husnul zan dengan Allah. Kita kena husnul zan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Maksud husnul zan ini, kita berlapang dada, kita baik sangka kepada Allah, kita tenang terima qada dan qadar Allah, kita senang hati terima dan qada dan qadar. Allah bagi sikit, kita terima dengan sabar. Allah bagi banyak, kita terima dengan syukur. Allah bagi sihat, kita terima dengan syukur. Allah bagi sakit, kita terima dengan sabar. Kita tenang, redha dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Itu maksud husnul zan, berlapang dada dengan Allah. Jadi yang berlapang dada dengan Allah ini adalah merupakan sifat asasi seorang aulia Allah. Sebab tu aulia Allah, dia sakit, dia sabar, tahan. Dia yang boleh buat apa? Allah, ya Allah, Allah, Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah bagi susah, dia lapang dada dengan Allah. Dia berbaik sangka dengan Allah. Allah bagi tak elok, dia baik sangka. Dia tahu, ya Allah, aku memang layak nak dapat benda ni. Aku ni banyak jahat, aku ni banyak dosa. Mudah-mudahan ini menjadi kafarah. Kafarah menjadi sebab ampun dosa daripada-Mu, ya Allah. Jadi dia berlapang dada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berlapang dada dengan Allah inilah amalan aulia. Amalan mereka yang menjadi kekasih Allah. Redha menghadapi apa sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala bagi susah, dia redha. Dia redha. Baik. Jadi inilah perkara yang digambarkan tadi. Iaitu perkara yang kedua ini, dia berlapang dada dengan Allah. Kemudian dia berlapang dada dengan orang yang dikasihi oleh Allah, orang beriman. Sahabat-sahabat kita, sama-sama kita husnul zan. Orang beriman ni kita kena husnul zan, baik sangka. Ini adalah akhlak aulia Allah. Dia baik sangka, dia lemah lembut, dia tak mudah melatah kacau orang. Apalagi dia nak kacau orang, apalagi nak tembak orang, apalagi nak bantai orang, apalagi dia nak pukul orang. Dan dia berlapang dada. Jadi ini sifat-sifat secara ringkaslah. Kemudian yang ketiga, iradatul khair ala nas. Dia sentiasa berbaik, berniat baik kepada manusia. Dia tak ada niat buruk kepada manusia. Dia sentiasa berniat baik kepada manusia. Jadi manusia ni macam-macam perangai depan dia, tapi hati dia alangkah baiknya kalau dia dapat hidayah. Musuh dia, bagi dia, tembak dia dalam FB, cakap macam-macam dalam YouTube, cakap gini, cakap gitu. Iradatul khair. Dia hanya berniat baik, ya Allah, bagilah hidayah kat dia, ya Allah. Ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Ampunkan dosa dia. Pada manusia, dia pemurah. Dia pemurah pada manusia. Dia husnul zan. Dia tak apa, dia baik sangka ini izin Allah, maka dia doakan kebaikan. Iradatul khair. Maka dengan iradatul khair pada nas ini ada berlaku dua perkara. Yang pertama, dia pemurah pada manusia tadi, dia baik kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, dia akan berdakwah. Dia akan berdakwah.
Dia akan berdakwah, dia akan selamatkan manusia daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatinya mereka yang mahu melakukan hijrah sulukiyah ini, hatinya itu tidak ada tujuan jahat pada muslimin, pada orang muslimin, orang Islam, orang beriman. Tak ada tujuan jahat kepada makhluk Allah. Makhluk Allah pun kita ada, binatang apa, tak ada tujuan jahat kan. Hatinya tidak menyimpan dendam, tak ada dendam. Tak ada dendam. Ini susah. Marah boleh tak? Marah lah. Orang buat jahat kita marah lah. Tapi jangan dendam, maafkan. Tidak ada dendam. Tidak ada hajat buruk kepada mereka. Iradatul syar. Kita niat buruk kat dia, kita doakan buruk kat dia. Maknanya kita minta dia dihapuskan. Niat jahat kita, biar dia jatuh, biar dia mati dalam keadaan yang contohnya kan. Ataupun suka supaya orang lain dapat kerugian, suka orang lain rugi. Kan? Suka orang lain bankrupt. Bankruptkan dia, ya Allah, dia ni sombong sangat, bankruptkan dia. Siapa-siapa yang lain, kawan-kawan dia dan sebagainya. Jadi kepada siapa kita nak berhusnuzan ini, nak dakwah ini, terutamanya kepada orang dekat kita. Kemudian orang lain asalnya Islam, maknanya dengan orang yang Islam, dalam hatinya berkendak baik kepada kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita khususkan ni pada muslimin muslimat. Kalau musuh, jangan musuh. Musuh lain, musuh dia dah perang kita, itu lain. Musuh lain, dia dah pilih kufur, dia dah pilih syirik, dia dah pilih kan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru, orang yang kafir, dia musuh Islam. Sama saja kamu bagi peringatan, tak bagi peringatan, sama. Allah dah tutupkan. Summum bukmun umyum lahum la yarji'un. Mereka dah tutup, tak akan sampai kepada Allah balik. Jadi maknanya orang yang ini lain. Jadi kita masuk sini ialah orang Islam. Orang Islam, orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kita kena dakwah, tolong dia. Kalau dia orang kafir, orang bukan Islam, tapi tidak musuh Islam, kita pun nak kena buat baik kat dia juga dalam rangka dakwah. Buat baik dalam rangka dakwah, bukan buat baik dengan saya nak kasih sayang kat dia, tak. Buat baik dalam rangka dakwah. Dalam rangka dakwah. Di sinilah kita kata dalam hati kita tidak mahu. Dalam hati kita tak mahu orang susah, orang mendapat kecelakaan, orang bengkap dan sebagainya. Jadi hati seorang yang berhijrah tadi, dia akan meninggalkan perasaan buruk tadi, maka dia akan melatih diri dia benar-benar sehinggalah dia akan merasa bahagia, tenteram, aman. Ini aulia Allah, hati dia tenang, tak apa. Dia di Islam ke tak? Islam. Dia lalai, kita dakwah dia. Kita bagi. Sebab tu kita jangan kasar dengan orang. Jangan kasar dengan orang. Elakkan kasar. Elakkan berlaku kasar. Dan inilah yang sebenarnya kita perlu latih, benar-benar kita amalkan sehingga menjadi malakah, menjadi darah daging. Maka Allah akan mengangkat mereka yang melatih dirinya itu menjadi kekasihnya aulia dia. Berkata Imam Asy-Syafi'i, siapa-siapa yang mahu diqadakkan, diputuskan oleh Allah SWT dengan segala kebaikan, maka hendaklah dia berbaik sangka dengan orang lain. Kalau kita nak supaya Allah memberikan kebaikan kepada kita, kita baik sangka dengan orang lain. Imam Syafi'i sebut. Siapa yang menjadi orang yang baik, hendaklah jadi orang yang saleh, maka berbaik sangkalah dengan orang lain. Husnuzan. Jadi orang yang husnuzan ni, dia tak terlepas daripada 3 amalan yang atas tadi kan. Dia pemurah. Dia seorang yang pemurah. Kemudian dia seorang yang berlapang dada. Dia seorang yang iradatul khair, berkendakan kebaikan kepada orang lain dan sebagainya. Misalnya kita menuduh seseorang, kita tuduh orang, kamu jangan buat begini, kamu jangan jadi tak baik, sebagainya, nanti kamu rugi di dunia, rugi di akhirat. Kalau kita ucapkan teguran tu, jangan buat ini, jangan buat tu, dengan niat yang baik, dengan niat yang 3 tadi tu, niat tolong dia, pemurah, niat husnuzan, baik sangka, dan niat untuk kebaikan pada dia, maka yang kita cakap tu akan jadi nasihat. Dia akan jadi nasihat. Apa maksud nasihat? Dia akan pergi kepada hati dia, akan jadi nasihat.
Tapi bila kita nak, oleh itu bila kita nak jadi baik, maka kita berbaik sangka dengan orang, dan kemudian kita nasihat kat dia dengan hati yang baik tadi. Maka dengan nasihat hati yang baik tu, maka dia akan jadi nasihat pada dia. Dia nak terima tak terima tu Allah punya kuasa. Tapi bila kita buat, dia akan jadi nasihat. Dia tidak akan jadi akan jadi skandal, tuduh kan, bukan. Jadi sebab hati yang baik tu, dia akan melahirkan perkataan yang baik, akan melahirkan dakwah yang baik, melahirkan akhlak yang baik. Itu kita maksudkan tadi. Jadi sebab tu dia akan menjadi awliya Allah. Dia akan menjadi awliya Allah. Ataupun kalau niat kita tak baik, dia akan jadi buruk. Yang kita cakap tu akan jadi buruk. Dia akan jadi sindir, dia akan jadi mengata, mengumpat, akan jadi fitnah. Jadi semuanya bermula dengan hati yang baik tadi. Hati yang sedang dibersihkan. Hati yang sedang dibersihkan. Jadi maknanya kita bukan hanya sekadar beramal, tapi kita beramal dengan amalan yang mana hati kita itu dibersihkan. Dibersihkan. Dan kenapa perkara ini sangat penting? Sangat penting pada hari ini. Kenapa? Kerana kita tengok kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah diutuskan, aku diutuskan, Nabi diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Jadi ini kita nak kena rasa. Kena rasa. Apabila kita telah mulai perkara itu, maka kita barulah akan dapat menguasai kita kata keseluruhan hidup kita. Bila kita dah mula berjalan hidup kita dengan suluk yang betul, jalan yang betul. Ini dah sebut 3 amalan, dia ada banyak lagi. Ini 3 yang sebut pada pagi ni kan. Kita dah mula dengan hijrah sulukiah yang betul ni, maka akhirnya baru kita boleh menguasai diri kita. Apa maksud menguasai diri kita ni? Maksudnya kita indibat, disiplin. Baru kita boleh disiplin. Bila kita ada perkara ni, baru kita berdisiplin, baru kita boleh melawan nafsu kita. Dan perkara ini amat penting, terutamanya di akhir zaman. Saya nak bacakan hadis Nabi SAW sebelum kita habis ni. Bagaimana Rasul SAW menggambarkan kepada kita, tu'radul fitan ala qulubi kal hasir udan fa ayyuma qalbi ashrabaha nukita fiha naktatu sauda wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fiha nuktatu bayda hatta tasira ala ahadin qalbain. Sesungguhnya tu'radul fitan, maka Allah akan bentangkan kepada kita fitnah, ujian, yang mana akan ujian itu datang kepada hati manusia sebagaimana jalinan tika, satu demi satu, udan satu demi satu akan datang, sehinggalah hati itu mendapat titik hitam dan menjadi gelap, ataupun hati itu mendapat titik putih sehingga menjadi cerah putih, hatta tasira ala ahadin qalbain, sehingga jadilah pada hati itu dua jenis kan. Ala abyad misla safa fala tadurru fitnah, wal akhar aswad mirbadan la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru mankara. Sehinggalah hati itu menjadi dua. Sama ada hati itu jadi hati yang putih, sebagaimana putihnya tadi, sehingga tidak ada cacat padanya oleh fitnah. Fitnah datang, ujian datang, dia tak ada kesan apa-apa. Tidak ada kesan pada hati itu. Dia salim. Dan hati itu putih. Tidak ada fitnah yang boleh kacau dia. Ujian yang boleh kacau. Manakala satu lagi hati yang menjadi hitam legam. Hati menjadi gelap, hitam legam. Dan dia tidak lagi mengenal, sehingga hati itu tak kenal lah yang mana satu baik, itu baik. Dan tidak lagi dapat menolak mungkar. Tak kenal mungkar. Mungkar itu pun tak tolak. Yang baik tak ambil, mungkar tak tolak. Ini hati yang gelap. Jadi kenapa kita perlukan, terutama dalam fitnah akhir zaman ini, perkara hijrah sulukiah ini, kerana bila fitnah datang, hati yang bersih tadi, maka hati itu tidak akan dikesani oleh fitnah itu. Tidak ada kesan. Maknanya dia boleh berjalan dengan jalan sebagai mukmin. Datanglah macam-macam, Allah bagi kekuatan pada dia. Tapi kalau tidak,
Dia tak kenal. Kalau kita tidak benar betulkan yang ini, jadi ilmu kita banyak, tapi kita duk bantai orang, duk kacau. Kan? Merosakkan hidup orang, niat buruk orang, saman sana, saman sini. Contohnya. Jadi kita nak kena, insya-Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang bersih hati-hatinya, jiwa-jiwanya. Dan kemudian mendapat kasih sayang Allah. Mendapat kasih sayang Allah. Dan bila mendapat kasih sayang Allah ni, mudah-mudahan menjadi asbab rahmat Allah bersama kita, dan akhirnya Allah tolong kita, maunahnya, karamahnya bersama dengan kita. Kita ni lemah, banyak salah, banyak dosa kan. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini ada bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan menjadi orang yang sentiasa memperbaiki diri kita, insyaAllah. Dan istiqamah, mudah-mudahan istiqamah lah. Karamah yang paling besar istiqamah, ni yang paling susah sekali. Kita minta pada Allah, minta pada Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah itulah sikit sebanyak apa yang mampu saya cuba sampaikan. Kalau dia baik, jadikanlah sebagai panduan, sebagai nasihat. Kalau dia yang tak baik, saya mohon ampun pada Allah, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhi perkara yang tak baik. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi mubarakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka 'ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamamul ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qalla min dzalika ya ni'mal mujib. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Rabbi ya Allah la ilaha illa anta Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal 'arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.